Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bikin panas. Masih lagi tentang isu subsidi dan kos sara hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini satu satu amaran keras. Malah mungkin juga satu peringatan paling tak berbelah bagi daripada kepada untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baru saja diterbitkan satu artikel yang memang bikin panas hati Perdana Menteri pasti, dari astroawani.com. Isu subsidi kos sara hidup umum dalam 24 jam atau letak jawatan, kata Pakatan Harapan. Apa cerita ni, cik? Kerajaan digesa untuk mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan kos sara hidup dalam tempoh 24 jam. Sekiranya gagal, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup wajib meletakkan jawatan. Wow. Ini memang betul-betul satu yang serius, sebab ini melibatkan hidup mati rakyat, melibatkan periuk nasi rakyat. Ini bukan sekadar nak beli minyak kereta. Ini bukan nak beli aksesori handphone. Ini bukan nak beli kasut berjenama. Ini bukan nak beli jam tangan entah apa-apa beratus-ratus ribu. Tapi ini isu makanan di atas meja rakyat. Ini isu bagaimana rakyat nak pergi kerja, terpaksa beli minyak untuk pergi kerja. Susah. Jadi ini betul-betul patut dipandang serius oleh kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang telah ditegaskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan baru-baru ini. Menurut kenyataan itu, keadaan rakyat dijangka akan bertambah parah apabila harga barang dilihat bakal meningkat. Pada ketika ini, kerajaan belum lagi mengumumkan sebarang mekanisme, dana serta garis masa pelaksanaan subsidi bersasar, walaupun hanya tinggal lebih kurang seminggu hingga terhapusnya subsidi dan harga siling. Ini tidak memberi banyak masa kepada rakyat untuk bersiap sedia menghadapi peningkatan kos sara hidup yang berkemungkinan meningkat berkali-kali ganda. Tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan, bukan langkah yang proaktif maupun bertanggungjawab. Dalam kenyataan itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur berkali-kali di Parlimen tentang kelewatan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara bermesyuarat serta mengambil tindakan tahun lalu. Namun rakyat terus menyaksikan betapa lembabnya tindakan para menteri dalam menangani masalah kos sara hidup. Semalam diumumkan subsidi minyak masak tulen berbotol serta harga siling bagi telur dan ayam akan dihapuskan mulai 1 Julai. Tuan-tuan dan puan-puan, memang teruklah kali ini. Harap-harap hanya itulah yang dihapus subsidi. Jangan harap-harap beras tak hapus subsidi. Harap-haraplah yang lain-lain tak hapus subsidi. Harap-haraplah hanya telur, ayam, minyak masak yang dihapus subsidi. Harap-harap itu sajalah. Datuk Seri Perdana Menteri, tolonglah. Itu sajalah. Harap-harap yang lain janganlah. Kalau beras pun naik harga, subsidi dihapus,
Tak tahulah nak makan apa lagi. Okeylah. Kita harap-harap negara Malaysia akan terus maju jaya, makmur. Kemakmuran. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, masih lagi berlegar-legar tentang kes 1MDB Najib Razak. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, bekas Menteri Keuangan kedua Malaysia sendiri mendedahkan kegiatan Najib Razak di mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau bekas Menteri Keuangan kedua sendiri mengatakan perkara itu, adakah itu juga adalah fitnah? Adakah benar Najib Razak tak tahu? Sebab sebenarnya sudah diberitahu kepada Najib Razak. Jadi apa lagi alasan Najib tak tahu? Di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Inggeris dia punya laporan. Saya cuba untuk sebut dalam bahasa Inggeris. Harap maaf kalau saya tak pandai Inggeris, maklumlah lidah orang kampung. Former Second Finance Minister of Malaysia, Ahmad Husni, told that Najib Razak 1MDB trial that the former Prime Minister keep quiet and do nothing. Keep quiet and do nothing over a US 700 million transfer to a firm without business link to 1MDB. 700 juta ringgit, maafkan saya, 700 juta US dollar telah ditransfer ke akaun sebuah firma, sebuah syarikat yang tak ada kena-mengena dengan bisnes 1MDB. Bekas Menteri Keuangan kedua Malaysia itu inform Najib Razak. Dia tanya, dia beritahu, but no action taken by Najib Razak. Jadi Najib tak tahu lagi kah kalau dah diberitahu? Kalau tak diberitahu, tak apalah, ini dah beritahu. Husni said he met, dia jumpa Najib, bukan WhatsApp, bukan Instagram, bukan SMS, bukan telefon, tapi dia jumpa Najib several times. Maksudnya beberapa kali, bukan sekali, bukan 2 kali, beberapa kali. Najib tak tahu lagi, tak tahulah. Several times on 1MDB matters during his time in office, di pejabat, but said Najib did not do anything about the matter. Dia berkata, I asked him, Najib, why the money was paid to Good Star Limited and not directly to PSI, iaitu Petro Saudi. Kenapa tidak terus kepada Petro Saudi, tapi perlu pula dimasukkan ke dalam Good Star Limited? But no action taken. No action was taken by him, by Najib Razak. Sudah diberitahu, tapi tidak ada apa-apa tindakan daripada Najib Razak berkenaan dengan itu. As the Prime Minister, he could have called the management to ask them about it. If I had been in his shoes, I would have been shocked and would have taken immediate action, he said under cross-examination by lawyer Shafi Abdullah. Shafi Abdullah buat pertanyaan balas, tapi terkantoi sendiri pula.
Najib Razak patut bertanya. Menteri Keuangan kedua itu kata kalau dia berada di tempat Najib, dia pasti akan terkejut dan terus akan telefon manajemen kenapa perkara itu boleh berlaku. Sebab firma syarikat yang ditransfer 700 juta US dollar itu tidak ada kena-mengena dengan bisnes 1MDB. Sepatutnya terus transfer ke akaun Petro Saudi dan bukan ke akaun Gusta Limited. Bukan ke akaun Gusta. Sebab bisnesnya bukan bisnes dengan Gusta, tapi bisnes dengan Petro Saudi. Jadi kenapa perlu untuk pergi ke Gusta? Itu persoalan dia. Nah, Najib kena jawab soalan ini. Kalau tak dapat jawab, memang checkmate lah Najib lagi. Oke. Saya nak pergi tengok dulu spot memancing. Haha, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.